Alhamdulillah, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairul umam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'u wa walahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala curahan nikmatnya, rahmatnya, taufik dan hidayah, sehingga Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemurah, memurahkan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya, mencurahkan hidayah kepada kita, dorongan kepada kita, sehingga membawa kita semua ke majlis dan kita berkumpul kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang sangat mulia, majlis yang sangat barakah, majlis yang siapa hadir pasti diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ini janji Allah. Ini janji Rasul, dan janji Allah dan Rasulnya tidak akan mungkir, tidak akan disalahi janjinya. Wajib dan mesti kita semua yang hadir pasti diberi keampunan Allah, diberi jalan menuju kepada syurga, jalan yang lurus, yang jauh daripada kesesatan. Mudah-mudahan Allah kekalkan iman kita, mudah-mudahan Allah kekalkan Islam kita sehinggalah akhir hayat kita dengan Islam yang sempurna, dengan iman yang lengkap dan sempurna. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita minta dalam majlis kita. Para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang bahagia Tan Sri Nadir Masjid Al-Falah, Barisan AJK, dan semua khususnya AJK Muslimat, dan semua yang menjayakan majlis kita, majlis yang dapat dikumpulkan segala semua orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah Ta'ala, masih ada lagi majlis yang seumpama ini. Kerana baginda sendiri merasa syukur kerana ada lagi umat-umat dia yang mana Allah perintah Nabi supaya duduk dengan umat yang seumpama ini. Allah perintah Nabi Muhammad suruh duduk. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarlah diri engkau Muhammad, maksudnya duduklah, joinlah bersama mereka-mereka ini, iaitu para sahabat yang sentiasa berdoa kepada Allah pagi petang semata-mata mencari redha-Mu, mencari redha Allah, semata-mata mencari redha Allah. Duduk dengan dia orang. Allah suruh Nabi duduk dengan dia orang. Maka Nabi kata bersyukur, Alhamdulillah, aku bersyukur sangat kepada Allah Ta'ala kerana masih ada orang yang baik-baik yang sehingga Allah perintah aku suruh duduk dengan mereka. Apa kebaikan para sahabat yang buat pada ketika turunnya ayat wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, surah Al-Kahfi. Diturunnya ayat ini kerana para sahabat berkumpul dalam rumah Allah, berkumpul mencerita tentang nikmat-nikmat iman dan Islam. Cerita bagaimana orang ni terima Islam, dia cerita pengalaman dia dulu dia jahiliah demikian, akhirnya menerima Islam. Ini cerita pengalamannya, ini cerita pengalamannya, ini cerita pengalamannya. Sekadar sembang-sembang tentang pengalaman sebelum Islam dan nikmat yang mereka dapat dengan Islamnya depan baginda Rasulullah SAW. Pakat cerita pengalaman, tiba-tiba Nabi datang dengan bergegas, dengan begitu pantas, datang ke majlis tersebut. Nabi tanya, kenapa semua kamu duduk di sini? Apa tujuan kamu duduk di sini? Semua sahabat rasa macam bersalah, rasa macam takut dan tak berani nak jawab. Kecuali sahabat antara Salman Al-Farisi yang beranikan diri untuk jawab, ya Rasulullah, kami duduk di sini semata-mata kami mengenang nikmat Islam kami. Sebelumnya kami jahiliyah, tidak Islam, dan kami mengenang nikmat Islam di depan engkau, di hadapan engkau ya Rasulullah. Maksud Islam di depan Rasulullah SAW. Maka Nabi bersumpah, wallahi tidak ada tujuan lain, itu sahaja tujuan kamu. Demi Allah, Sayyidina Salman menjawab, wallahi tidak ada tujuan lain kecuali itu. Demi Allah, wallahi tak ada tujuan lain. Nabi ulang sampai 3 kali. Terkejut para sahabat. Rasanya perbuatan mereka ni benda yang salah besar.
Benda yang sampai Nabi nak pastikan betul tak betul, sampai sumpah. Suatu benda yang sangat salah, sangat kotor, sangat tak baik pada peringkat awal tanggapan para sahabat. Tetapi apa jawab Nabi SAW? Aku bersumpah tadi bukan kerana aku tak percaya pada jawapan kamu, ataupun bukan kerana tohmahan ataupun perbuatan kamu yang salah. Tidak. Tapi kerana kagum. Aku kagum dengan kamu berkumpul, bercerita-cerita tentang nikmat semata-mata. Tapi para malaikat datang berduyun-duyun di atas kepala kamu sampai arasy Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmatnya, membawa berkatnya, membawa nur, membawa hidayah dan taufik daripada Allah taala yang begitu banyak di atas, sehingga aku sangka kamu buat amal yang sangat hebat, amalan yang sangat hebat. Tiba-tiba kamu hanya sekadar cakap cerita hal demikian, menandakan bahawa berkumpul di satu tempat tujuan yang baik, niat yang baik, diisi dengan pengisian yang baik, maka majlis tersebut majlis yang sangat tinggi dan dimuliakan oleh Allah, disukai, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang baginda Rasulullah SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, wajabat syafaati, wajabat mahabbati, wajib mendapat cinta aku. Al-mutahabbina fiyya, orang yang sering sayang menyayangi kerana aku. Sayang menyayangi, hormat menghormati kerana aku. Kita datang, kita jumpa saudara-saudara Islam kita, kita senyum manis muka, bersalaman, mesra, lapang dada, tidak ada tanda permusuhan, tidak ada tanda perpecahan, maka itu hormat menghormati, sayang menyayangi kerana Allah. Dan orang yang duduk dalam majlis kerana aku, kita duduk dalam majlis tidak lain tidak bukan kerana ada siapa yang nak bagi harta benda pada kita untuk kita datang ke sini, bukan ada tujuan duniawi kita datang ke sini, semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Maka dapat cinta Allah. Dan orang yang saling tolong menolong kerana Allah, maka kita tolong menolong untuk menjayakan majlis ini. Ada yang tolong sebarkan iklan, ada yang tolong share dia kita punya siaran, ada yang tolong beritahu pada sahabat dia jom datang, dan berbagai bantu-bantu yang menyiapkan dewan, masya-Allah, dan yang menyiapkan minuman-minuman dan benda-benda yang diberikan kepada semua para hadirin. Maka itu satu tolong menolong gandingan yang cukup baik. Dan orang yang sering menziarahi kerana aku, maka juga tujuan dalam majlis ini kita menziarahi. Mungkin ada di kalangan sahabat kita yang lama kita tak jumpa, kita ziarah dia di tempat ini. Maka semua itu dapat cinta daripada Allah SWT. Tuan-tuan, perempuan, hadirin dan hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat apa yang kita patut bersyukur, kita nak cerita hari ini. Mungkin ada orang tanggapan, oh saya punya nikmat banyak kerana saya dapat harta yang banyak. Saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur, nikmat saya besar sangat kerana saya dapat family yang baik-baik, yang saling cinta mencintai dan sebagainya. Saya dapat jawatan yang hebat, saya dapat harta yang banyak, saya dapat kehidupan nikmat sekian. Ya, memang itu tidak nafi, itu nikmat yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang qasidah dibacakan, qasidah fardiah oleh Ustaz Jabar tadi, tentang nikmat yang tak mampu kita nak hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung satu persatu, tak mampu kamu nak hitung. Malah kalau kita ambil segala air di muka bumi ini, jadikan dakwat, ditulis nikmat Allah. Segala pokok kayu, ranting-ranting, jadikan pen untuk tulis nikmat Allah Ta'ala, sudah pasti semuanya hapus, habis dah, licin dah, kering dah dakwat. Tapi nikmat Allah masih banyak yang belum kita catat. Kalimah Allah masih banyak yang belum kita catat. Masih banyak nikmat Allah yang kita telah pun bersyukur ke atasnya maupun yang belum. Antara kebanyakan kita yang belum tahu nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang kita dapat tadi. Kita dapat nikmat, Masya Allah, ada lagi yang lebih besar daripada itu, iaitu nikmat iman dan Islam. Ya, betul. Kalau orang tu walaupun dunianya tidak ada langsung harta benda, tidak ada langsung kehidupan, tidak ada langsung kesenangan, tidak ada langsung keselesaan, semuanya sempit, susah, tapi dia ada iman, dia ada Islam. Seperti Ammar Yasir dan isterinya Sumayyah, hidup dunia tak ada nikmat, diazab dalam Islam.
Nikmat ni benda yang dalam Islam sehingga dia bersyukur. Tak ada, dia hidupnya pendek, dia azab sehingga syahid. Dua sahabat Nabi yang pertama syahid dalam Islam. Tapi dia ada iman, dia ada Islam. Ini kejayaan yang paling besar untuk mereka. Kejayaan yang paling agung untuk mereka. Nikmat yang paling besar mereka telah kecapinya, iaitu iman dan Islam. Lebih besar nikmat iman Islam ni daripada Adam pun ada nikmat iman dan Islam. Begitulah Idris, Nuh, Hud, Saleh, semua para Nabi. Seramai 124,000 para Nabi. Semua ada nikmat iman dan Islam. Malah para Nabi ada pelantikan, diberi wahyu, diberi kitab, diberi suhuf, lembaran-lembaran. Dan tugasan mereka sebagai Nabi dan Rasul itu lagi besar, lagi tinggi nikmat daripada manusia-manusia lain. Dahlah dapat iman dan Islam, mereka dilantik menjadi Nabi, dilantik menjadi Rasul, lagi tinggi darajat mereka daripada manusia yang lain. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi darajatnya, yang lebih hebat nikmat, yang paling besar daripada nikmat iman dan Islam. Apa agaknya? Iaitu nikmat kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sebut ini nikmat yang lebih besar, lebih tinggi daripada iman dan Islam? Memang iman dan Islam dah sangat tinggi. Kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Dialah orang beriman. Wa ana awwalul mu'minin disebut dalam surah Al-A'raf. Wa ana awwalul mu'minin. Akulah orang pertama yang beriman kepada Allah. Yakin kepada Allah sepenuhnya, kata Nabi Musa. Dan diberi kepadanya suhufi Ibrahim wa Musa, diberi suhuf, diberi kitab Taurat pada Nabi Musa alaihi segala keistimewaan. Malah keistimewaan Nabi Musa kalimullah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para nabi lain tidak mampu buat demikian. Diberi keistimewaan pada Nabi Musa alaihi salam. Pun dia minta nikmat yang lebih besar daripada itu, ya Allah. Nikmat nak menjadi nabi akhir zaman, Allah tolak. Nikmat memadai menjadi umat nabi akhir zaman. Ini permohonan daripada Nabi Musa. Dia telah jadi Rasul, dia telah jadi kalimullah, dia termasuk dalam ulul azmi, sangat hebat tinggi. Pun nak minta jadi umat, seolah nak merendahkan dirinya. Bukan kerana merendahkan diri, tapi nikmat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Nikmat yang sangat besar. Maka kenapa kita tak merasai ini sebagai satu nikmat yang besar? Rugi kalau kita tak bersyukur atas nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua para Nabi yang terdahulu ingin nak bersama, nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nak bersama maksud nak ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka telah diberi hukum hakam mereka tersendiri. Tapi sebagai pengiktirafan daripada semua para Nabi, mereka nak juga jumpa Allah, tunai hajat mereka. Nak sangat jumpa Nabi Muhammad SAW. Allah tunai hajat mereka. Bila mereka jumpa dalam peristiwa Isra, iaitu berada di Baitul Maqdis, Nabi berperjalanan daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis, sehingga di sana Nabi, Allah hidupkan semua para Nabi menjadi makmum, dan Nabi Muhammad ditolak oleh Jibril untuk menjadi imam dalam salat. Imam dalam salat. Ini menandakan syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang terulung, yang teragung, yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling tinggi. Sehingga kalau semua para Nabi lain hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, batal syariat dia orang. Tak boleh ikut. Tak boleh beramal dengan agama syariat yang Allah bagi pada dia orang. Tak boleh. Kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Buktinya dalam Isra' tadi ni. Semahyang kita yang berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, sujud, duduk dan sebagainya. Berapa rakaat sekian, yang paling pendeknya 2 rakaat. Kita ada semahyang cara-cara kita. Itu syariat kita. Syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi lain tak pernah ada semahyang macam ni. Dia ada semahyang, tapi mungkin aturan dia, hukum hakamnya berbeza. Berbeza waktunya, berbeza cara berdirinya. Mungkin rukuk entah macam mana, Allahu alam. Tapi tak ada aturannya macam kita, yang mana kita sebut rukun solat itu ada 13 perkara dan sebagainya. Tak ada caranya macam kita. Tetapi bila datang Nabi Muhammad, mereka datang jumpa Nabi Muhammad, mereka ikut sembahyang, bukan sembahyang cara mereka masing-masing. Adam bukan sembahyang cara Adam, Idris bukan cara Idris, Nuh bukan cara Nuh, tapi ikut Nabi Muhammad SAW. Syariat yang termulia, yang terulung. Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam surah Ali Imran ayat 81. Perjanjian, Allah buat perjanjian dengan semua para nabi. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika mana Allah buat perjanjian dengan semua para nabi yang diutuskan. 124,000 para nabi.
daripada 124,000 dilantik menjadi Rasul 313 orang. Yang nama disebut dalam Quran, 25 orang saja disebut nama mereka dalam Al-Quran. Itulah Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Baki lagi banyak yang tak disebut nama dan ada yang tak dicerita dalam Al-Quran. Semuanya berjanji dengan Allah. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ketika mana aku telah berikan kepada kamu, kata Allah, kalau aku dah bagi kepada kamu kitabin wa hikmatin, ada kitab masing-masing, ada suhu lembaran masing-masing, ada syariat hukum hakam masing-masing, dah dapat semua komplit. Adam dah dapat cara hidupnya, hukum hakamnya, Idris, Nuh, Saleh, semuanya hukum hakamnya, semua lengkap. Tapi lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun, kemudian bila kamu dah dapat lengkap, dah beramal dengan amalan yang kamu diberikan pada kamu, tapi datangnya kepada kamu, datang seorang Rasul ini. Siapa dia Rasul ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad ni datang di zaman kamu, wahai Adam, wahai Nuh, wahai Idris, wahai Nuh, wahai Hud, Saleh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa, Daud, Sulaiman dan semua para nabi, Zakaria, Yahya. Kalau Muhammad ni hidup zaman kamu, tiba-tiba muncul di zaman kamu, la tu'minun nabih, hendaklah kamu beriman dengan syariat dia, beriman cara hukum hakam dia, beriman dengan rukun iman, rukun Islam yang dia bawa, dakwahnya, ajarannya, sunnahnya, kena ikut dia. Wala tansurunnah, dan kamu kena bantu untuk sebar, kena tolong jadi pendakwah dia, jadi pendakwah Muhammad. Tinggalkan agama kamu, tinggalkan syariat kamu, maksud saya, tinggalkan kitab-kitab kamu, batal kitab-kitab kamu semua, ikut Quran, ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya ni, Allah Ta'ala tanya, qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Allah tanya para nabi, kamu setuju tak? Kamu setuju tak? Dan kamu nak sign agreement tak? Nak sign perjanjian tak? Aku minta macam ni. Dia term dia, terma syarat dia macam ni. Kamu nak jadi nabi, kena sign syaratnya. Kalau Muhammad datang zaman kamu, batal ikut Muhammad. Setuju tak? Maka semua para nabi jawab. Qalu, mereka semua, tidak ada seorang yang terkecuali daripada para nabi yang nak dilantikkan. Aqrarna, ya kami setuju, sign agreement, sign perjanjian dan sebagainya, setuju. Maka bukan takat tu, Allah minta penglibatan, bukan hanya sign dua pihak, Allah Ta'ala, maksudnya persetujuan daripada Allah, daripada para nabi dan rasul dengan Allah sahaja, tak. Allah nak libatkan seluruh para malaikat. Masya Allah. Kerana Nabi Muhammad seorang, Allah libatkan semua para nabi, Allah libatkan semua para malaikat, yang sudah pasti para malaikat adalah makhluk yang teramai di muka bumi ini, ataupun dalam alam Allah Ta'ala. Malaikatlah makhluk yang teramai. Allah kata, qala fashhadu, wahai malaikat sekalian, kamu jadi saksi ya. Ni perjanjian Nabi dengan aku. Kamu semua jadi saksi, wahai para malaikat. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku pun akan jadi saksi. Masya Allah, Allah sendiri jadi saksi. Allah sendiri jadi saksi. Kenapa pula memadai Allah tak sebut pun, Allah memang maha menyaksi. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah maha menyaksikan apa saja yang kamu buat. Tapi kenapa Allah nak sebut aku jadi saksi? Nak tunjuknya kemuliaan Nabi SAW, agungnya Nabi SAW, hebatnya baginda Rasulullah SAW. Maka hebatnya Nabi, kita juga turut jadi hebat. Kita turut jadi mulia. Kerana kita umat dia. Kerana kita umatnya. Tetapi ada orang yang diberi peluang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi masih tak mau untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka dia tercicir daripada umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah min dzalik. Masih tak kenal siapa Nabi Muhammad. Masih benda yang patut kita rasa gembira dengan Nabi Muhammad, tapi dia tak rasa happy, dia tak rasa gembira pun, biasa aja. Sedangkan Allah yang suruh gembira, Allah suruh tunjukkan perasaan gembira kamu dengan cara yang betul. Qul bi fadlillah, katakanlah Muhammad, dengan kurniaan Allah, wa bi rahmatihi, dengan dua sebab ni. Sebab kurniaan Allah, apa yang kamu dapat? Ilmu, Islam, iman, Al-Quran, bifadlillah. Wa birahmati, dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Rahmatan lil alamin.
baginda Rasulullah SAW. Dengan ilmu yang kamu dapat, dengan amalan yang kamu dapat, dengan Al-Quran yang kamu boleh baca, boleh amal, segala kebaikan yang kamu boleh laksanakan, kamu kena bersyukur. Kena gembira dengan demikian. Satu lagi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu kena gembira. Kenapa ramai lagi yang tak rasa gembira dengan Rasulullah SAW? Kita datang dengan hati yang penuh rasa kegembiraan dengan Rasulullah SAW. Gembiranya Nabi lahir pada hari ini, dan kita nak ambil sempena keberkatan hari ini, kita pun nak nyatakan kegembiraan kerana kita tak sempat jumpa Rasulullah SAW. Kita kumpul, dalamnya bacaan Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkumpul, dalamnya baca qasidah-qasidah, puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalamnya bacaan doa-doa munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya kita beristighfar, minta ampun pada Allah Taala. Dalamnya kita buat segala kebaikan-kebaikan yang disunnahkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, dengan hati yang penuh rasa gembira, ceria, seronok ini, maka itulah yang diperintah. Kata Allah Ta'ala tadi, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kamu rasa gembira. Gembira dengan cara yang sepatutnya. Masya Allah. Tengok bagaimana kegembiraan si kafir. Orang kafir yang musuh Nabi, sekali jadi seronok dengan Nabi SAW, diberi sedikit keistimewaan. Abu Lahab. Siapa tak kenal Abu Lahab? Kan, semua kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab, cerita Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil, ahli neraka, tanggung api neraka, na'udzubillah. Sedangkan Abu Lahab ni merupakan bapa saudara kepada Nabi SAW. Ni kisah yang diceritakan dalam riwayat yang sahih, kisah bagaimana Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Mungkin adik kepada Abu Lahab, adik-beradik, anak kepada Abdul Muttalib. Ketika mana Abbas bermimpi setelah Abu Lahab mati dalam bukan Islam, mati dengan sadisnya, kerana Abu Lahab ni penghujung, dia tak pergi perang Badar, tapi bila balik dapat berita perang Badar ni Islam menang sebesar-besarnya. Musuh-musuh Islam, pembesar Quraisy yang memusuhi baginda Nabi, Abu Jahal, terbunuh, dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain juga turut terbunuh. Penghinaan bagi orang Quraisy. Dia rasa sedih sehingga dia sakit-sakit dah bawa pada mati, dan penyakitnya pada hujung hayatnya, penyakitnya membusuk, jadi kudis yang busuk sangat, sehingga semua jiran-jiran busuk pindah-pindah jauh, dia pun dipindah ke tempat yang terpencil daripada masyarakat lain. Sehingga saat kematiannya dikatakan anak dia pun tak sanggup nak urus jenazah si ayah dia. Busuk sangat. Malah dikatakan hanya dia orang tolak masuk dalam satu lubang dengan kayu yang panjang tu, tolak, pum masuk lubang, dah timbus gitu je. Tak sanggup dah nak pergi dekat Abu Lahab. Tapi, dan azabnya di akhirat jelas dalam Al-Quran disebut, sangat dahsyat. Diceritakan azab secara khusus kepada Abu Lahab. Tapi Abbas tanya dia dalam mimpi, wahai Abu Lahab, macam mana keadaan kamu setelah kematian? Maka dia kata, aku dikenakan azab yang sangat banyak. Kecuali hari Isnin direhatkan ataupun dikurangkan azab kepada aku. Dikurangkan azab pada aku. Abbas tanya, kenapa pula? Apa sebab hari Isnin pula? Setiap Isnin diberi ringan sedikit azab kepada aku. Bukanlah hapus, tapi ringan sikit. Ada diskaun sikit dia punya azab. Kan? Ringankan sikit. Jadi Abbas tanya, kenapa pula? Sebab hari Isnin hari kelahiran Muhammad. Hari tersebut aku gembira sangat dengan kelahiran Muhammad. Maka kegembiraan aku dengan Muhammad, Allah balas balik jasa kebaikan aku tu dengan dikurangkan sikit azab pada hari Isnin. Ni orang kafir, dah tetap azab, dah pasti kena azab. Diiktiraf dalam Al-Quran, dinyatakan jelas dalam Al-Quran, pun diberi manfaat kerana dia gembira dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para ulama komen yang sama. Semua para ulama komen yang sama. Antaranya Habib Fadilatul Habib Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Habib Abu Yasir Muhammad Al-Maliki,
almarhum yang meninggal dunia, dan sekarang ni generasi yang anak dia pula, Habib Ahmad. Dia pernah komen. Dia kata tengok orang kafir yang jelas kena azab disebut dalam Quran pun ada manfaat kerana dia gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang kafir, orang yang dah kena azab. Kita orang Islam yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi, takkanlah kita gembira ke dapat azab pula. Terbalik. Allah tak adil. Yang kafir gembira dapat manfaat, yang Islam gembira dapat azab. Pelik. Dia kata. Sudah pasti kita yang beriman, kita yang cinta, kita yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti manfaatnya berganda lebih besar daripada si kafir itu dapat manfaat. Lebih besar manfaat yang kita dapat di atas kegembiraan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah tak datang majlis yang seumpama ini, mungkin kita kurang, banyak kekurangan yang kita lakukan. Kita kurang bersalawat, kita kurang mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kurang menghayati sirah baginda Rasulullah SAW. Kita kurang perasaan gembira dan bersyukur atas nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Rugi kita. Rugi mereka yang masih tak kenal, tapi kita doakan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dalam majlis ini akan menjadi asbab terpancar hidayah. Sehingga mereka yang belum kenal, akhirnya mungkin tahun depan, mungkin akan datang, mereka akan kenal. Mereka akan lembut hatinya, dicurahi hidayah, taufik, sehingga datang ke tempat-tempat yang baik, mendapat manfaat yang besar daripada majlis ilmu yang seumpama ini. Di dalamnya kita berzikir kepada Allah Ta'ala dengan qasidah-qasidah. Dalamnya kita memuji-muji Rasulullah SAW. Masya Allah. Memuji Rasulullah adalah satu amal yang baik. Jangan, memang Nabi sebut, jangan puji aku seperti mana orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Okey? Faham? Kita dengar jelas. Jangan puji aku macam orang Nasrani puji Isa putra Maryam. Apa yang mereka buat? Orang Nasrani puji putra Maryam, dia puji macam mana? Apa pujian dia? Bukan pujian engkau baik, engkau mulia, engkau takat tu. Itu tak ada masalah. Tapi pujian mereka, ini anak Allah. Ini anak Allah, sebahagian daripada Tuhan, 1/3 daripada Tuhan, Trinity dan sebagainya. Itu yang Nabi kata jangan. Jangan angkat aku sampai jadi anak Allah pula. Jangan puji aku sampai ke taraf ketuhanan. Maka Nabi tak pernah larang puji-pujiannya. Dia baik, akhlak mulia, sekian-sekian kemuliaan. Tak ada masalah. Itu memang layak. Dan Allah sendiri yang puji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang sangat hebat. Tidak ada disebut dengan azim, khuluqin azim pada tempat-tempat yang lain, benar-benar yang lain kecuali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat azim, yang sangat agung, yang sangat hebat. Tak mampu kita nak gambarkan baiknya Rasulullah SAW. Maka para ulama, antaranya Imam Busairi. Imam Busairi yang qasidah antaranya kita baca tadi, memuji baginda Rasulullah SAW dengan pujian-pujian yang sangat hebat. Imam Busairi, seorang tokoh ilmuwan yang sangat hebat pada awalnya. Sebelum dia hijrah daripada memuji Rasulullah, sebelum tu dia sering menggunakan syair bahasa, mengangkat sanjung-sanjung orang-orang istana. Buat qasidah, syair, puji-puji orang istana supaya dapat upah. Akhirnya dia perhati, aku buat kerja ni bodoh lah, kerja tak betul. Sebab walaupun orang tu buat maksiat, buat dosa terang-terang, dia rampas zalim orang punya harta, tapi aku duk puji dia juga. Tak kena. Akhirnya dia berhijrah, dia belajar dengan ulama. Maka dia diberi ujian oleh Allah Ta'ala, lumpuh badan dia. Maka ketika tersebut, dia tak buat apa, dia akhirnya buatlah ayat puji-puji Rasulullah SAW, sampai part tertentu menyebabkan idenya terputus. Tak tahu dah nak buat ayat macam mana, tak boleh nak jalan dah. Dia pun terlena. Dalam keadaan dia lumpuh, dia terbaring, dia buat syair-syair tersebut. Maka ketika tersebut, dalam tidurnya, datang Rasulullah SAW. Dia mimpi jumpa Rasulullah datang. Maka Rasulullah sambung ayat dia. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ.
dah sampai kepada aku, balaghul ilmi annahu basyarun, bahawa dia adalah semulia-mulia bashar manusia. Wa annahu, dan dialah sebaik-baik makhluk seluruhnya. Nabi sambung ayat tu. Sehingga dia, dan dia minta Rasulullah doakan dia. Dia ni sedang lumpuh, doa bagi sembuh. Inilah mimpi. Dalam mimpi. Maka Rasulullah pun doakan, sapu badan dia, kakinya, bagi sembuh. Dan Rasulullah hadiah selendang. Selendang ni yang berwarna hijau, bagi hadiah pada dia dalam mimpi. Rasulullah pun beredar pergi, dia pun bangun tidur, terputus mimpi, dia bangun tidur. Tengok tulisan tu ada, famablaghul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Maka dia dapat sambung idea sampai habis qasidah burdahnya. Bait yang dibacakan tadi. Setelah tu dia pun heran, bangun-bangun tengok, kaki dia dah sihat, dah boleh jalan. Nabi doa dalam mimpi, dan ada selendang hijau betul-betul di atas badannya, selendang yang Nabi pakai tadi dalam mimpi. Seolah dalam mimpi berubah menjadi real dalam kehidupan yang sebenar. Kenapa? Kerana keberkatannya. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, memuji-muji Rasulullah SAW, mendapat syafaat Nabi SAW. Masya Allah. Sehingga bukan sekadar itu, dia bila dah sihat, dia pun keluar rumah. Itu kali pertama, sekian lama setelah lumpuh, kali pertama keluar rumah. Bila keluar rumah, dia nampak seorang orang tua yang bajunya kotor, bajunya compang-camping, bertongkat jalan, datang jumpa dia. Wahai Busairi, wahai Muhammad Al-Busairi, mana qasidah yang kau buat? Terkejut dia. Engkau siapa? Aku tak pernah cerita pada siapa yang aku buat qasidah puji Nabi SAW. Tiba-tiba orang tua tu datang minta, mana qasidah yang kau puji pada Rasulullah SAW? Bacakan pada aku. Aku nak sebar, aku pun nak baca juga. Dia pun heran, dari mana kau dapat? Maka ketika itu mereka berdua, dia kata, Rasulullah dah bagi tahu pada kami. Rasulullah isytiharkan qasidah puji Nabi ini kepada semua para wali, termasuk kami. Masya Allah. Ada orang wali-wali Allah yang kita tak kenal, kita tengok Allah macam tu je orang, takkan wali macam ni. Tak tahu, wallah alam. Sebab tu lebih baik kita sangka baik dengan semua orang. Ini berkat puji Nabi SAW. Kita tak pandai nak muji Nabi dengan lisan kita, maka kita baca orang-orang qasidah-qasidah yang memuji Nabi SAW. Mudah-mudahan kita menumpang keberkatan mereka. Dengan keberkatan mereka puji Nabi, kita pun tumpang baca. Mudah-mudahan kita sekapal, mendapat faedah yang sama dengan apa yang mereka niatkan. Itu yang kita harapkan. Kita tak mampu, kita jahil, kita lemah, banyak kotoran, banyak hijab, banyak dosa. Tetapi mudah-mudahan dengan hadirnya majlis ini, terbersih, terbukalah sebahagian hijab kita. Padamlah dosa-dosa kita, bersihlah karat-karat kita, sehingga hati kita bercahaya, terpahatnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggikan Nabi daripada segala makhluk yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat sebutan nama engkau. Kami angkat, muliakan nama engkau, sehingga disebut-sebut. Malah disebutnya nama Nabi Muhammad sebelum lahir Nabi Muhammad, jutaan tahun sejak Adam, sebelum Adam lagi, telah terpahat Muhammad di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Adam berdoa minta dengan keberkatan Muhammad. Dia pun pernah dengar Muhammad tu. Keberkatan Muhammad, ampunlah dosa aku. Allah ampun dosa dia. Nabi Muhammad dah ada. Belum lahir tu, generasi yang berapa juta lagi tu, setelah Adam. Kan? Allah selamatkan Nabi Nuh kerana Nabi Nuh membawa zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi Nuh yang pendakwah, dia dakwah, dia selamat dan sebagainya, dan Allah selamatkan Nabi Nuh dengan keberkatan zuriat Nabi Muhammad yang ada di belakang sulbi Nabi Nuh alaihi salam. Daripada zuriat dia lah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat nama Nabi Muhammad. Mana tidak, tak sahnya Islam seorang kalau tak sebut Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut asyhadu an la ilaha illallah. Takat tu je. Tak sebut asyhadu anna Muhammad, tak sah Islam. Tak sah solat. Tak sah kalau tak sebut Nabi Muhammad. Allah angkat nama Nabi Muhammad. Disebut jutaan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad. Semua alam ini kenal dan menanti-nanti Nabi Muhammad. Setelah zaman Nabi Muhammad disebut-sebut, musuh Islam pun mengenang kebaikan Nabi Muhammad SAW. Sehingga datang
Urwah bin Mas'ud, pemimpin Taif dalam perang Hunain. Maka perang Hunain mereka kalah. Nabi halau mereka balik ke Taif. Setelah tu Nabi balik semula ke Hudaybiyah, ke Ja'ranah. Maka datang Urwah ni nak bincang balik, nak ambil balik harta yang dirampas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi syarat, boleh. Kalaulah engkau masuk Islam, aku bagi harta balik sekian. Aku boleh bagi balik. Ya? Jadi Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa nak cerita tentang Urwah bin Mas'ud ni? Maka dia datang sehingga Rasulullah pulangkan balik, dia masuk Islam. Maka setelah pembukaan kota Mekah, cerita yang panjang lah, bagaimana Allah Ta'ala angkat tingginya baginda Rasulullah SAW, sehingga kan menjadi sebutan seluruh umat sampai hari ni kita ada sebut Nabi Muhammad. Maka disenaraikan orang-orang yang musuh-musuh Islam, orang kafir pun, orang barat, senarai nama yang paling popular sekali di kalangan manusia seluruh dunia ni adalah nama Muhammad. Itu pun dengan hejaan yang berbeza, ada 1M, ada 2M, kan? Masih popular nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ni diikuti oleh semua manusia. Masya Allah, baginda Nabi Muhammad. Maka janganlah kita menjadi orang yang tak mau menyebut Nabi Muhammad SAW. Malah dengar nama Nabi Muhammad pun malas nak bersalawat. Tak selayaknya kita umat Nabi Muhammad, bila dengar nama Nabi Muhammad, kita diam, tak mau bersalawat. Kerana ini diancam oleh baginda Nabi SAW. Ba'uda ar-rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Orang yang dengar nama aku disebut, tapi dia masih tak mau bersalawat kepada aku. Si bakhil, orang yang mendengar nama aku masih tak mau bersalawat kepada aku. Masya Allah. Ya? Bagaimana Allah mengagungkan satu kisah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu ketika Rasulullah SAW ialah nak naik burak daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis. Naik burak. Ketika tu burak ni tunjuk action dia, lagak dia. Dia pun tunjuklah kekuatan dia, goyang. Kan, tunjuk hebat dia. Kerana dia kenderaan Nabi Ibrahim. Dialah kenderaan para nabi. Dia pernah bawa sekian banyak para nabi, bangga dia. Sehingga Nabi susah nak naik belakang dia, susah. Jibril pukul dia. Hei burak, kamu kenal siapa nak tunggang engkau ni? Inilah semulia-mulia makhluk Allah, semulia-mulia para nabi, nak naik atas belakang engkau. Terus burak tu diam, kaku, sehingga terasa getar menggigil pula. Berpeluh dia, disebut dalam peristiwa. Takut dia, tak berani dah nak tunjuk action lagaknya. Kerana dia kenal inilah Nabi yang sebenar, yang akhir zaman. Pada awal dia mungkin tak tahu, sebab belum belum kenal, baru kali pertama berjumpa. Begitulah Rasulullah SAW ditinggikan oleh semuanya. Alam semuanya kenal baginda Rasulullah SAW. Sehingga semuanya, alam binatang, pokok, batu. Kata Nabi SAW, aku boleh cerita kepada kamu mana batu yang pernah bagi salam kepada aku, mana pokok yang pernah bagi salam kepada aku. Aku boleh sebut satu persatu, pokok ni, batu ni dan sebagainya. Dan kelahiran Nabi SAW pada pagi 12 Rabiul Awal dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan-kesesatan yang ada diberi isyarat oleh Allah akan hancur dan akan jatuh dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan munculnya peristiwa-peristiwa yang aneh disebut al-irhasat. Irhas, kalau setelah Nabi menjadi Nabi kita sebut mukjizat. Tapi sebelum dia lantik menjadi Nabi namanya irhasat. Perkara yang luar biasa berlaku, benda yang pelik tapi berlaku sebelum baginda Nabi menjadi Nabi. Antaranya adalah berhala yang runtuh, yang roboh setelah malam kelahiran Nabi SAW. Tasik sawah yang kering, kerana tasik sawah dipuja-puja oleh masyarakat sekeliling, dianggap macam Tuhan dan sebagainya oleh masyarakat sekitar itu yang menyembah berhala. Mereka juga sanjung puja kepada tasik sawah. Nama satu tempat sawah tu di Iraq. Jadi tasik tersebut Allah tunjulkan kering kerana munculnya Nabi Muhammad SAW. Isyarat bahawa ini akan, kesesatan ini akan hilang. Islam akan sampai di kawasan tersebut. Begitu juga istana Rom, 14 logo besar di anjung-anjung istana roboh. 14 tersebut isyarat 14 sultan
Kisra, Sultan Parsi akan jatuh. Setelah itu seorang demi seorang, seorang demi seorang dijatuhkan oleh keluarga yang terdekat. Seorang demi seorang dijatuh keluarga terdekat sehingga 14 sultan sampailah Nabi Muhammad dan zaman setelahnya. Begitu juga api Majusi yang terpadam, walaupun tak terpadam 1000 tahun dah tak pernah padam, dianggap sebagai Tuhan bagi agama Majusi. Allah padamkan malam kelahiran Nabi SAW. Malah disebut dalam satu riwayat, syaitan malam tersebut heran, Mekah ni seolah dikawal oleh, kalau kita ni dikawal polis, tak boleh masuk kawasan letak tali kuning tu kan, tak boleh masuk. Jadi syaitan, iblis semua tengok, kenapa ni kamu tak boleh masuk ke Mekah pada malam ni? Dikatakan malam ni lahirnya Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah SAW. Disambut alam ini dengan kemuliaan demi kemuliaan, tonjol zahirnya al-haq wa zahaqal batil, akan hilang kebatilan. Masya Allah. Maka kita juga jangan rasa biasa-biasa je 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad biasa je lah. Dan kadang-kadang kita rasa jemu nak dengar cerita Nabi Muhammad. Apa ustaz ni ceramah cerita Nabi Muhammad, ustaz tu ceramah pun cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Tak adakah nak cerita ekonomi ke, cerita dunia ke, cerita perang mana ke dan sebagainya. Itu cukup pemberita-pemberita lah cerita. Kita nak dapat akhirat punya daripada saluran-saluran mana kita nak dapat kejayaan akhirat, pasti saluran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain. Jangan rasa jemu. Allah sendiri perintah berkali-kali suruh kita baca kisah-kisah. Watlu alaihim naba'a Nuh, watlu alaihim naba'a bani Adam. Baca kisah kepada mereka. Wahai Muhammad, kau baca cerita ni kepada mereka, pada umat engkau, tentang Nabi Nuh, tentang dua anak Adam, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi ini dan itu, semua Allah. Kullan naqussu alaika min amba'ir rusul. Semuanya kami dah cerita tentang cerita-cerita para rasul. Allah tak cerita kejayaan Fir'aun hebat. Fir'aun hebat, dia kaya, dia sekian. Allah tak cerita hal tu. Sebut ialah Fir'aun ni gitu-gitu je. Tapi Allah cerita kejayaan Musa, ajaran Musa. Cerita Musa dan sebagainya, kejayaan dia. Allah tak bangga dengan kejayaan kaum Nuh yang menentang Nabi Nuh. Memang dia orang hebat. Kejayaan kaum Ad yang berjaya buat dam yang besar, berjaya buat rumah atas puncak bukit yang mungkin teknologi tak boleh sampai. Kalau kita fikir mungkin satu keajaiban. Kejayaan Fir'aun boleh buat piramid, Allah tak sebut itu sebagai kejayaan. Tapi kejayaan ikut ajaran Nabi. Baca kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, bagaimana dakwahnya, bagaimana ajarannya, bagaimana amalannya. Jadi kisah ke para Nabi ini mengubat hati kita. Kalau kita tak suka dengar, berarti kita tak suka makan ubat. Kita ada penyakit. Ada penyakit, tapi tak suka makan ubat. Tambah lagi penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dah ada penyakit, tak mau makan ubat, tambah lagi penyakit, mai satu lagi penyakit yang lain. Tertambah penyakit. Jadi kita tak nak biar kita makan ubat sakit iman kita, sakit amalan kita, sakit kita dengan banyaknya dosa. Ubatnya adalah mendengar kisah-kisah yang baik, kisah-kisah para nabi. Kisah yang terbaik daripada segala kisah yang terbaik adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi SAW nak cerita di sudut mana pun semuanya baik. Mungkin kalau idola kita di dunia ni, orang tu orang ni, kalau dia ahli politik, minat orang politik, dia hanya cerita kejayaan politik. Cerita lain banyaklah masalahnya. Masalah dulu dia macam tu, dulu dia macam tu, dulu dia macam tu. Banyak masalah. Tak naklah cerita yang masalah, nak cerita yang idola yang baik-baik je. Tapi tentang Nabi Muhammad SAW, dari sudut mana pun, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatang kebaikan. Sama ada semasa kanak-kanaknya, semasa remajanya, semasa dewasanya, semasa turun wahyunya, semasa dia ditentang oleh musuh, semasa dia berperang. Nak cerita di sudut apa pun, semua mendatangkan kebaikan dan kejayaan. Itu semua ubat iman kita. Carilah iman ni, carilah ubatnya. Maka datanglah kita ke majlis yang seumpama ini. Saya yakin bahawa orang yang datang ke tempat ini, insya-Allah Allah bersihkan hati kita, insya-Allah. Allah perbaiki kesalahan kita, kerosakan kita.
Allah tambah darajat kita semakin tinggi. Tuhan yang maha memberi, dia mampu memberi kepada para sahabat, memberi kepada para ulama, para aulia yang terdahulu, mampu juga, maha mampu memberikan kebaikan kepada kita semua. Yang penting kita minta, yang penting kita cari, yang penting kita bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Mintalah darajat. Sehingga Nabi kata, kalau kamu nak minta syurga, jangan minta syurga biasa, minta syurga Firdausil A'la, syurga yang paling hebat, paling tinggi. Mungkin kita tengok, nak minta syurga tinggi, macam ni nak minta syurga tinggi, macam tak layak aje. Kelayakan tu bukan amalan kita. Kelayakan tiket nak masuk syurga tu bukan sembahyang kita. Kelayakan ke syurga itu bukanlah sedekah kita. Bukan tiketnya kita beli daripada sedekah kita. Tapi kelayakan syurga itu adalah datangnya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi rahmat. Ada ketika Allah bagi rahmat, mungkin dengan amalan yang sikit, Allah bagi rahmat banyak. Diceritakan, ahlan wa sahlan pada Ustaz Nik Bakri, sila, fadal. Saya saja nak meleret panjang-panjang, nak tunggu bila Ustaz tak ambil lagi ni. Dah sampai tu kira nak stop je lah. Kan? Nak stop je lah, Ustaz Bakri dah datang. Kan? Jadi bila Ustaz, saya habis nanti, minta Ustaz baca qasidah satu, nak bagi Ustaz rehat sekejap. Kan? Penat. Teruskan, Ustaz. Okey, insya-Allah. Ya? Boleh? Okey. Apa cerita tadi? Itu lupa dah. Aura Ustaz Nik hebat. Dia datang tu, gelap mata saya, dia tinggal lupa dah apa yang saya cerita tadi. Kan? Jadi begitulah kedudukannya, maka kita carilah ke tempat-tempat majlis yang curahan rahmat. Maka inilah pembersih hati kita daripada kotoran-kotoran. Kerana sudah pasti orang tak akan mampu membersihkan hatinya kalau tidak berzikir pada Allah Ta'ala. Hatinya tak mengenang kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Tak minat nak dengar cerita Nabi SAW, hatinya semakin tebal kekotorannya. Semakin melekat, semakin payah hatinya untuk membawa kepada ibadah. Maka akhirnya na'udzubillah, bimbang dia jauh daripada rahmat Allah saat kematiannya. Dan berada dalam kelompok orang-orang yang digagalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka datanglah ke majlis ini. Walaupun cerita berulang, dengar, jangan rasa jemu cerita Nabi SAW. Cerita lain kita rasa jemu. Cerita berita tu, berita ni mungkin kita jemu. Alah cerita ni, cerita Nabi jangan rasa jemu. Cerita Nabi Muhammad, biar dengar cerita hari-hari, berulang benda yang sama pun tak apa. Maka itu ubat bagi hati kita. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itulah untuk kita saya sekali ini. InsyaAllah kita akan dengar lagi ceramah daripada Tuan Guru kita, Al-Ustaz Syekh Nik Bakri bin Nikmat, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahi ma sya'allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Kana ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya amat muliakan, sahabat saya, juga sahabat sepengajian di Tarim dulu, Sayyidi Al-Fadhil Al-Ustaz Azzian Man. Yang saya hormati dan saya amat muliakan, Tuan Nazir yang berbahagia, Tan Sri Said Zainal. Alhamdulillah kita bersyukur tuan-tuan, Tuan Nazir kita ni minal habaib, dari kalangan Ahlul Baitin Nabi SAW. Bertuah tuan-tuan. Cuma kita kat Malaysia jarang kita sebut Habib. Di Tarim semuanya Habib. Maknanya Tan Sri Said Zainal ni salah seorang daripada para habaib min ahli baitin Nabi SAW. Moga-moga beliau memimpin di masjid kita ini dengan keberkatan silsilah baginda junjungan baginda Nabi SAW. Yang saya hormati dan saya muliakan juga seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya hormati dan saya amat muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia Raudatul Muslimah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin,
tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih yang tak terhingga kepada Tan Sri dan seluruh jawatan kuasa masjid yang melalui Puan Hajah Salwa Ratul Muslimah yang sudi untuk menyertakan saya dalam majlis yang paling mulia. Alhamdulillah, inilah majlis yang paling mulia. Alhamdulillah, inilah majlis yang paling agung. Alhamdulillah, inilah majlis yang paling tinggi nilainya dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah Allah memilih kita di pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini untuk menyertakan kita dalam senarai-senarai keagungan Allah, senarai-senarai kemuliaan Allah, senarai-senarai ketinggian yang Allah akan anugerahkan disebabkan dengan kemuliaan, keagungan, ketinggian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak minta izin juga daripada sahabat saya untuk saya sampaikan sedikit tazkirah, sedikit tausiah khususnya untuk diri saya, untuk tuan-tuan dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Suka saya ulang di mana-mana pun, bila mana kita bercakap atau berbicara yang bersandarkan dan merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah merupakan bicara hati. Bukan sekadar bicara akal untuk kita faham, ia bukan sekadar bicara ilmu untuk kita amal, tetapi dia merupakan bicara hati untuk kita rasa. Rasa penuh keimanan dan keyakinan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa penuh kecintaan yang berpanjangan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasa dengan penuh kerinduan. Harap-harap dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan pada pagi ini dianugerahkan oleh Allah dengan rasa kerinduan yang teramat sangat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kerinduan yang kita ingin zahirkan kepada junjungan baginda Nabi ini adalah kerinduan Rasulullah yang terlebih awal kepada kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa amat mencintai kita, sentiasa amat merindui kita sebelum kita lahir. Satu perkara yang kalau kita sebut terlalu amat pelik, mencintai dan merindui seseorang yang belum lahir. Saya pernah sebut di sini bahawa kalau kita lihat seorang termenung, kita tanya kenapa Tuan Haji termenung. Saya kata saya sedang mencintai seseorang Ustaz, dan amat merinduinya. Saya kata siapa yang begitu sekali sampai termenung, tapi orang tu belum lahir Ustaz. Tuan-tuan agak-agak nak cakap apa kat Tuan Haji tadi? Sama juga Puan Hajah termenung, menangis, tak lalu makan, tak tidur malam. Kenapa? Cinta dan rindu pada seseorang. Siapa dia? Dia belum lahir Ustaz, dia belum wujud. Agak-agak Puan Hajah ni kena pergi lagi sekali tak? Ya, pergi lagi sekali ibadah haji. Kenapa? Kerana pelik. Tapi begitulah baginda Nabi dalam hati dan jiwa baginda Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi yang mulia ini saya nak mengajak terlebih dahulu sebelum kita mulakan bicara kita. Ya, kerana bicara ini bicara rasa. Harap-harap Allah letak dalam hati saya, Allah letak dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, rasa teramat cinta dengan baginda Nabi, rasa teramat rindu dengan baginda Nabi. Maka untuk mencetuskan rasa rindu dan yang mendalam, rasa cinta yang berpanjangan ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita memuji Allah. Kerana kata ulama, nikmat yang paling besar, yang tidak ada nikmat yang lebih besar dan paling besar ialah kepada kita, dunia dan akhirat kita, ialah nikmat Allah anugerahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada baginda Nabi. Setelah Nabi hadir, ada nikmat Islam. Selepas Nabi hadir, ada nikmat iman. Selepas Nabi hadir, ada nikmat makrifah kepada Allah. Selepas Nabi hadir, ada nikmat tauhid. Selepas Nabi hadir, ada nikmat beribadah. Tapi kalau Nabi tak hadir, seluruh nikmat itu tidak akan ada. Kalau Nabi tak hadir dalam hidup kita, entah apa kita sembah hari ini. Ya? Kalau Nabi tak hadir dalam hidup kita, entah apa kita buat pada hari ini. Cuba lihat manusia-manusia yang non-Muslim di luar sana, apa mereka buat? Apa mereka sembah? Ada yang sembah batu, ada yang sembah pokok, ada sembah binatang. Itulah hakikat kalau mereka tidak bersandar hidup kepada baginda Nabi. Sebab tu kata ulama', saya ulang lagi sekali, nikmat yang paling besar yang kita kena sujud kepada Allah sambil menangis, mengatakan bahawa aku bersyukur kepadamu ya Allah, engkau anugerahkan kepada kami seorang Nabi. Dan Nabi yang dianugerahkan kepada kita bukan Nabi biasa. Sayyidul Anbiya, ketua kepada segala Nabi.
Berbangganya kita, beruntungnya kita, bertuahnya kita. Allah anugerahkan seorang Nabi sebagai nikmat yang paling besar, ketua baginda Nabi. Ketua Nabi-Nabi. Yang kedua, Sayyidul Mursalin. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami rasa pada pagi ini, ya Allah. Betapa kami mesti merasai rasa syukur, rasa terima kasih, rasa penuh menghargai kepadamu, ya Allah. Betapa Engkau memilih kami untuk dianugerahkan kepada kami Sayyidul Mursalin, ketua kepada para rasul. Tidak ada pangkat, kata ulama. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada jawatan, tidak ada apa. Segala ketinggian, segala kemuliaan ialah kepada yang ada pada baginda Nabi, ketua Nabi dan ketua rasul. Bahkan tinggi lagi lebih pada itu ialah kekasih Allah. Yang nikmat yang Allah beri kepada kita, besarnya, agungnya, tingginya, bernilainya, Allah anugerahkan kita kepada kekasih Allah. Alhamdulillah. Maka marilah sama-sama kita menyebut dahulu dan memuji Allah. Memuja Allah. Kerana dengan Allah lah anugerahkan kepada kita. Tanpa Allah SWT menganugerahkan kepada kita, maka tidak ada apa yang kita ada pada pagi ini. Maka sebagaimana zikir yang selalu saya baca pada tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh ikut insya-Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Al-Mustafa haqqa, Nabiyuna sidqa. Al-Mustafa haqqa, Nabiyuna sidqa. Huwa syafi'ul khalqa yawman ardi ala Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kerana Engkau menganugerahkan kepada kami, ya Allah, ketua kepada segala Nabi, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami ketua kepada segala Rasul, ya Allah. Dan paling kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami kekasih-Mu, ya Allah. Dan inilah di antara ucapan-ucapan yang disusun oleh para awliya Allah. Ya, satu lagi saya nak baca pada tuan-tuan supaya mencetuskan rasa dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Ada satu lagi kata-kata, kata para ulama yang kita selalu baca. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah. Alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah. Alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah utusan Allah. Wa syafi'una, yang akan memberi syafaat kepada kita. Habibullah, dia adalah kekasih Allah. Wa syafi'una, yang akan memberi syafaat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terlalu amat berhajat kepada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di kalangan kita pada pagi ini, termasuk kami yang bercakap ini terutamanya, tak ada jaminan untuk kami selamat di akhirat. Dan tidak ada jaminan untuk selamat di saat kita meniti titian sirat. Bahkan tidak ada jaminan kita akan selamat di saat amal ibadah kita ditimbang oleh Allah. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW bertapa baginda Nabi ingin mensyafaatkan kita, membantu kita sepenuhnya.
Baginda Nabi akan tunggu kita di beberapa tempat di akhirat nanti. Betapa cintanya, betapa kasihnya baginda Nabi kepada kita, yang mendahului cinta kita kepada Nabi. Nabi mendahului mencintai kita. Bahkan cinta Nabi tidak akan pernah padam kepada kita. Tetapi cinta kita ada waktunya. Ada waktu maulid, ada waktu Isra' Mi'raj, ada waktu berselawat dan sebagainya. Kadang-kadang kita cinta, tenggelam cinta kita kepada baginda Nabi, lenyap. Cinta suami, cinta isteri, cinta anak-anak. Betul ya? Balik nanti nak cinta siapa nanti? Cinta isteri lah ya, sebab balik jumpa isteri. Ya, bila mana balik jumpa suami, cinta suami, jumpa anak, cinta anak-anak. Sebab tu Nabi pesan, la yu'minu ahadukum. Tak sempurna iman di kalangan kamu, seseorang di kalangan kamu, tak sempurna. Hatta sehinggalah aku na ahabba ilaih. Aku ini dijadikan insan yang paling dicintai kepadanya. Min walidihi, nak dibandingkan dengan cintanya kepada ayahnya, wa waladihi, cintanya kepada anaknya, wa nasi ajmain, bahkan cinta kepada seluruh manusia yang ada. Tidak salah mencintai isteri, tidak salah mencintai suami, tidak salah mencintai anak-anak, bahkan tidak salah mencintai harta, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Walau bagaimanapun betapa cintanya baginda Nabi kepada kita, Nabi ingin selamatkan kita daripada neraka. Maka Nabi tunggu kita di akhirat. Maka berbahagialah kita pada majlis yang hari ini. Ya, kerana hari ini salah satu daripada syarat-syarat untuk apa? Untuk kita bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti. Kerana hari ini kita menzahirkan cinta kita. Hari ini kita menzahirkan kerinduan kita. Hari ini kita menzahirkan kasih dan penghargaan kita kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunggu kita di Telaga Kausar. Kalau kita tak jumpa di situ, Nabi tunggu kita di timbangan amalan, di mizan. Kalau kita tak jumpa juga Nabi kat situ, Nabi tunggu kita yang terakhir di saat kita meniti titian sirat. Tuan-tuan, kita kena ingat, tidak ada seorang pun di antara kita, tapi kata Allah dalam Quran itu amat menggerunkan kita. Dalam surah Maryam ayat 71-72. Surah Maryam ayat 71-72. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu pasti melalui neraka. Cuba kita rujuk ayat ni. Surah Maryam ayat 71, cuba rujuk tafsir. Para ahli tafsir menterjemahkan, wa im minkum, tidak ada seorang pun di antara kamu illa wariduha, kecuali pasti melaluinya. Ha di sini kembali kepada neraka Jahannam. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu, orang kaya, orang miskin, ada ilmu, tak ada ilmu, hebatkah kamu ataupun tidak hebatkah kamu, pasti akan melalui neraka Jahannam. Kenapa kata ulama? Sebenarnya maksudnya ialah melalui titian sirat yang dibentang di atas neraka Jahannam. Itu maksud dia. Maka terjemah mudah, tidak ada seorang pun di antara kamu pasti melalui neraka, iaitu melalui titian sirat yang dibentang di atas neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, itu ada suatu keputusan Tuhan kamu yang tak mampu siapa pun untuk mengubahnya. Sehinggalah termasuk junjungan baginda Nabi, kekasih Allah pun. Ya, saya selalu bertanya, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, di mana-mana saya tanya soalan. Kita ni ada kekasih ya? Betul ya? Ataupun tanya soalan lain. Puan-puan ada kekasih tak? Tuan-tuan ada kekasih tak? Ada. Kalau kita diberi kelebihan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah kekasih kita, mesti kita persiapkan jalan yang apa? Jalan yang khusus untuk laluan kekasih kita. Cara yang khusus, penyelesaian yang khusus. Betul ya? Sebab tu sekarang ni, kalau kita pergi ke mana-mana pun, dia ada laluan VVIP. Betul ya? Tan Sri biasalah. Ni laluan. Ni laluan Datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri. Betul, ini laluan dia. Kita laluan mana? Laluan biasa. Jangan terasa sebab kita orang biasa. Kenapa tak boleh lalu sok ni? Alah, tak fahamlah. Tengoklah diri sendiri. Kita ni orang biasa, orang awam. Manusia yang paling, ni kita nak kata apa? Istilah VVIP pun sebenarnya tak layak untuk baginda Nabi ni. Lebih daripada itu. Itu pun meniti titian sirat. Subhanallah. Tak lepas. Allah kata tak ada siapa pun yang lepas. Termasuk kekasih Allah.
Tapi betapa cintanya Nabi kepada kita. Nabi tunggu kita di situ. Untuk melihat dan memastikan bahawa kita melalui dengan selamat. Kalau tidak, kita akan terhumban ke dalam neraka Jahannam. Wal-iyazubillah. Apa yang saya nak gambarkan pada tuan-tuan, wasyafi'una, yang akan memberi syafaat, membantu kita nanti, dunia dan akhirat kita, termasuk alam barzah kita. Kita kena, sebenarnya baginda Nabi ini, dia hidup dengan kita hidup dengan dia. Baginda Nabi. Bukan sekadar akhirat, tidak. Sekarang ni kita sedang hidup dengan baginda Nabi. Orang yang sekarang ini tidak hidup dengan baginda Nabi, dengan sunnahnya, dengan keimanan kepadanya, dengan akhlaknya, dia tak akan berjaya dunia dia. Begitulah di alam barzah. Bila mana dia masuk ke alam barzah, dia kena jawab satu soalan, man nabiyuk, siapa nabimu? Bahkan bila mana dia balik akhirat nanti pun, dia akan dapat keistimewaan yang khusus. Ya, ni umat siapa ni? Ni umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, salah satu apa yang kita nak sampaikan sebagai ni mukadimah hari ni ya, sebab Ustaz Azian kata nak berhenti bila. Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada. Saya ada satu tajuk hari ni. Yang saya bincang dengan Pengajar Salwanya untuk saya bawa sedikit ringkas, secara ringkas. Kita tak perlu panjang sangat. InsyaAllah ya. Dengan baginda Nabi ni dia tak perlu lama. Satu saat pun terlalu berharga untuk dunia dan akhirat kita. Waktu-waktu ini waktu yang berharga. Kita yakin akhirat nanti Allah Ta'ala akan anugerahkan sesuatu yang terlalu bernilai dengan saat-saat detik waktu yang kita ada di sini. Ya. Allah, kami di sana masa di Tarim dulu, subhanallah. Seminggu sekali maulid. Ya. Seminggu sekali maulid. Kita kat Malaysia, tapi alhamdulillah sekarang ni alhamdulillah. Oh, di Tarim malam Jumaat ya, kami malam Jumaat. Seminggu sekali maulid. Siapa yang pimpin? Habib Omar. Dan ulama-ulama para habaib. Seronok tuan-tuan sekalian. Ini salah satu tempat yang kami rasa, ya Allah. Saya dengan Ustaz Azian dulu. Saya rasa kami dulu Mesir dulu. Di Mesir. Tapi saya duduk di Mesir 6 tahun. Duduk di Yaman 2 minggu, rasa dia cover semua 6 tahun. Dengan ilmunya, dengan amalnya. Khatam Quran seminggu sekali. Tuan-tuan pernah khatam Quran seminggu sekali? Saya dengan Ustaz Azian pernah di Tarim lah. Seminggu sekali, subhanallah. Kami sebelum makan tengah hari tu, ingat Ustaz, sebelum makan tengah hari 1 juzuk. Tadarus 1 juzuk. Sebelum makan tengah hari 1 juzuk. Tiap-tiap hari. Subhanallah. Saya rasa, saya lah, mungkin Ustaz Azian ada pengalaman yang beliau sampaikan. Saya rasa lah, kalau syurga ni terhad, habis kat orang Yaman dah, Tan Sri. Habis dah kat dia orang. Kalau syurga ni kan, kita kan, tuan-tuan tolong datang ni carnival ni, tolong datang tempat terhad tau. Ya ke tempat terhad? Ya, tolong daftar tempat terhad, tolong pergi tempat terhad. Kalau syurga ni Allah kata, wahai tuan-tuan, tempatnya tolong daftar awal-awal, habis dah. Habis kat orang Tarim dah. Muslimat di sana, saya difahamkan, ya, saya pergi tahun 2005. Dengan Ustaz Azian tahun 2008. Masa kami dengan muslimat di sana, katanya 8 rakaat solat duha, 1 rakaat 1 juzuk. Muslimat. Cuba angkat tangan seorang sini. Fardu kifayah, angkat seorang, yang lain tak payah. Tarawih bulan Ramadan 80 atau 100 rakaat. Siapa pernah sekali? Sebab tu kita kata, kalau syurga ni terhad, habis dah tuan-tuan. Habis dah. Orang Malaysia tak ada. Tak ada dah. Duduk pula dikelilingi oleh para habaib, ahlul baitin Nabi, ahli keluarga baginda Nabi, kiri kanan ahli keluarga baginda Nabi. Sebab tu tuan-tuan sekalian, minta maaf atas dia, saya cakap sikit. Kita dah tak sempat dengan baginda Nabi. Baginda Nabi dah wafat. Kita juga tak sempat dengan sahabat baginda Nabi. Semua mereka dah wafat. Ada satu lagi yang paling berharga dalam hidup kita. Ahli keluarga baginda Nabi. Maknanya anak cucu baginda Nabi. Yang ada dengan kita sekarang ni. Yang ada di sekeliling kita. Tuan-tuan dekatkanlah dengan dia.
Rapatkanlah dengan, terutamanya ahli keluarga baginda Nabi yang alim ulama. Ya. Sebenarnya semua ahli keluarga Nabi ni alim. Ya, cuma alim ni ada dua, satu alim zahir, satu alim batin. Jangan nampak saja begitu. Ya. Ni jiwa dia ni alim. Mereka adalah manusia-manusia, insan-insan yang terpilih dalam meletakkan diri mereka mengenal Allah. Ya. Sebab tu kami dulu amat-amat bersyukur bila mana duduk, walaupun tak lama, duduk sekejap, kita dapat apa? Silsilah Az-Zahabiyah. As-Sanad Az-Zahabiyah. Sanad emas. Kita duduk dengan ahli keluarga Nabi, dengan para habaib, Habib Omar, Abi Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Abi Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang ada kat negara kita ni, tuan-tuan. Subhanallah. Bila mana kita duduk dalam majlis mereka, kita dapat anugerah sanad emas, silsilah emas. Ilmu-ilmu mereka yang mengalir dalam diri mereka, ilmu-ilmu diibaratkan emas. Bukan perak, bukan besi. Ya. Satu amat berharga. Dan kita harap, sebab tu semalam saya dengan syekh saya, maulid dengan syekh saya di Serdang, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani, keturunan Saidina Hasan. Ya. Maka Syekh mengatakan kepada kita, sebenarnya yang kita menyambut ni, sedikit saya sebut, minta maaf tuan-tuan sekalian, kadang-kadang sesuai tak sesuai yang kita nak sebut pada orang awam. Sebenarnya yang kita sambut maulid ini bukan sekadar kita sambut pada 12 Rabiul Awal, itu lahirnya jasad junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi kita sambut maulid ini ialah kita sambut makhluk pertama yang dicipta oleh Allah, yang dilahirkan dan dizahirkan oleh Allah di dunia ini, iaitu cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan daripada sinilah terzahirnya seluruh makhluk alam ini. Dan dengan di sinilah bermulanya, zahirnya, terlahirnya cahaya baginda Nabi inilah, maka adanya kita pada hari ini. Sebab tu kalau kita dengar ceramah, saya suka dengar ceramah Hubabah Halimah, ya, Sayyidah Halimah Al-Andrus. Tapi kadang-kadang beliau cakap secara terbuka dalam, ya, kita pun dengar. Saya dengar, Ustaz. Ya. Sebenarnya tuan-tuan tahu tak kenapa kita hadir hari ini ni? Ini adalah di antara, sebenarnya dulu di saat Allah mencipta cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada daripada situ dicipta roh manusia. Bila mana dicipta roh manusia, ada roh yang dekat dengan cahaya baginda Nabi, ada roh yang jauh, ada roh yang membelakangkan baginda Nabi. Roh itulah roh-roh manusia yang kafir, yang munafik. Tapi roh yang dekat, salah satunya kalau kita nak tahu di saat di alam arwah dulu roh kita dekat, kita suka majlis maulid, kita suka majlis selawat, kita suka majlis yang apa sahaja yang berkait dengan Nabi, kita suka, kita akan pergi, kita akan duduk. Kalau ada qasidah yang tentang baginda Nabi, kita akan duduk, kita akan dengar, kita seronok, kita gembira. Kalau tuan-tuan tahu, kalau sekarang tuan-tuan rasa gembira dengan qasidah-qasidah ni, gembira dengan majlis-majlis begini, berarti sebenarnya tuan-tuan pada alam arwah dulu, ruh tuan-tuan dekat dengan cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendoakan kepada kita, moga-moga di akhirat nanti pun Allah Ta'ala mendekatkan kita dengan junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat roh ini berjauhan dengan baginda Nabi, roh ini akan semakin hari tak suka, tak seronok, bahkan membenci. Ada di luar sana berapa ramai manusia yang membenci maulid. Apa ni maulid? Tapi tuan-tuan, tajuk ni tak perlu kita bicarakan. Sebab tu kata ulama, apa dia? Mencintai Nabi ini, dia tidak perlu kepada, ataupun menyambut maulid, dia tak perlu kepada dalil. Kerana menyambut maulid ini adalah menzahirkan cinta. Menyambut maulid adalah menzahirkan rindu. Dan cinta dan rindu tidak perlu kepada dalil. Okey ya? Tuan-tuan nak dalil apa? Saya cinta kat dia. Ya? Apa dalil? Mana ada dalil? Cinta tu kan perasaan yang ada dalam hati kita. Dan hanya kita yang rasa. Dan kalau kita bawa dalil pun, orang tak akan faham dalil itu. Kerana yang faham hanya kita. Kita yang rasa. Kita yang merindui. Itu tuan-tuan sekalian. Sebab tu, hidup ini
akan semakin rasa indah, akan semakin rasa indah di saat makin hari makin dekat dengan cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada qasidah, nak baca ringkas-ringkas, saya minta izin, suara tak sedap sangat sebab kita ada munsyid kita ni. Saya dah program kali kedua dengan Al-Fadil Ustaz. Kadang-kadang minta izin dengan beliau dulu. Ya, kita ni duduk ada qasidah yang selalu duduk dengar. Rasa indah tak pagi ini? Rasa seronok tak pagi ini? Nabi lebih berseronok dengan kita sejak awal dulu lagi dicipta. Baginda gembira dengan kita, gembira dengan umatnya. Nabi merindui kita, merindui umatnya. Maka sebab tu salah satu kita rasa kegembiraan ini kerana kegembiraan Nabi lebih lawa daripada kita. Sebab tu ada satu qasidah yang selalu duk baca ni. Ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maknanya tak cukup rasa ya? Nak baca lagi, nak baca lagi. Apa rangkap sebelum tu Ustaz? Selepas tu? Selepas tu satu lagi. Laulaka ya natal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya baca tu tak tahulah kena tak kena dengan rangkap dia Ustaz ya. Rasanya tak kena. Tapi yang saya nak je ialah laulaka ya zinatal wujud. Kalaulah tidak kerana engkau wahai penghias kehidupan. Kalaulah tidak kerana engkau wahai insan yang mengindahkan kehidupan. Hari ini sedar tak sedar hidup ni terlalu indah. Nabi membawa sebuah keindahan kepada diri kita. Hari ini kita sayang pada ibu dan ayah kita. Hari ini ibu dan ayah kita sayang kepada kita. Hari ini kita menghormati sesama kita. Hari ini kita memuliakan dan mengasihi sesama kita. Kenapa? Kerana ajaran baginda Nabi yang membawa sebuah keindahan. Laulaka, kalau tidak kerana engkau wahai Nabi Muhammad, zinatal wujud, penghias kehidupan, ma taba aishi wala wujudi, tak ada untungnya hidupku, tak ada untungnya kewujudanku. Tuan-tuan, nilai diri kita pada baginda Nabi, harga diri kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada satu harga diri pun dalam diri kita ni. Allah tak akan pandang kita kalau tidak kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang secara ringkas insya-Allah. Hari ini kita disebut muslim yang mukmin. Sebab apa? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang begitu sekali kukuh dan teguh, tanpa iman kita kepada baginda Nabi, Allah tak terima iman kita. Ya. Hari ini kita dah Islam, kita kena lafaz dua kalimah syahadah. Bukan satu, dua kalimah syahadah. Kalau tidak ada dua kalimah syahadah, kita tidak Muslim hari ini. Kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Hari ini kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, disahkan oleh Allah Muslimnya kita, mukminnya kita, sebab baginda Nabi. Ini, harga diri kita. Hari ini kita solat. Solat kita sebut apa? Usalli fardhu maghrib, usalli fardhu isya, sampailah 5 waktu lillah. Kerana Allah. Tapi Allah letak satu syarat. Dalam rukun solat daripada 13 ada tasyahud. Biasanya penyaksian kepada siapa? Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat kita lama pun kita berdiri, bacalah panjang mana pun, rukuk lama pun tuan-tuan sekalian, sujud lama mana pun, Allah tak akan terima solat kita walaupun satu rakaat kalau tidak ada tasyahud, penyaksian dalam solat itu kepada baginda Nabi. Maknanya maksud apa? Allah tak terima seluruh dan sepanjang umur kita solat kalau tidak kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, kita doa. Lepas solat kita doa. Nak baca, nak naik kenderaan kita doa.
Allah tak terima doa kita. Sedangkan kita perasan tak dalam Quran, Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kamu. Rupa-rupanya Allah tak perkenankan doa kita kalau tidak kerana baginda Nabi. Apa dia? Selawat. Selawat. Sesiapa yang tidak berselawat kepada junjungan baginda Nabi dalam doa dia, di awal dan penutupnya, doanya akan naik dan tergantung antara langit dengan bumi, takkan sampai pada Allah. Maknanya apa? Selama ni pernah tak kita berdoa? Pernah. Pernah tak kita rasa Allah makbul doa kita? Pernah. Kerana siapa? Kerana kita? Kerana kita doa kat Mekah? Atau kita doa kat Madinah? Tak. Kerana baginda Nabi. Apatah lagi di Madinatul Munawwarah itu ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Bahkan kata ulama, seluruh hidup kita di dunia ni Allah tak terima solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak ada seorang pun yang layak masuk syurga di akhirat nanti tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada satu yang namanya syafaatul kubra. Sebenarnya Nabi ni dia bagi syafaat bukan kepada kita tahu. Sahaja, bukan. Nabi ni diberi oleh Allah suatu kedudukan memberi syafaat kepada seluruh nabi-nabi lain dan umat nabi-nabi lain. Allah tak akan memulakan hisab. Ingat, yang ni saya tak nak cerita panjang. Kita dah tahu dah ni. Ya. Umat ini pergi kepada Nabi Adam, minta supaya Allah segerakan hisab. Nabi Adam kata, aku tak mampu nak tolong. Pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada nabi-nabi lain, semua tak dapat. Pergi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Nabi sujud kepada Allah, maka barulah Allah memulakan permintaan, bertanya pada baginda Nabi, apa yang kamu nak supaya dimulakan. Apa maksudnya? Nabi adalah seorang insan yang bukan sekadar memberi syafaat kepada kita, bahkan kepada seluruh nabi-nabi dan umat yang lain untuk memulakan yaumul hisab. Inilah baginda Nabi. Maknanya apa? Tidak ada seorang pun termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul, wali-wali Allah, orang-orang soleh, apatah lagi kita yang banyak dosa ini, tak ada seorang pun yang akan masuk syurga kecuali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita tak jumpa Nabi akhirat nanti, tak ada ruang kita ke syurga. Tolong doa pada Allah, menangis dengan Allah, merayu dengan Allah, sujud kepada Allah, merayulah, menangislah, macam-macam mana pun buatlah. Tuan-tuan sekalian, minta, ya Allah, tolong izinkan aku, ya Allah, isteri aku, ya Allah, anak-anak cucu aku, ya Allah, bertemu dengan kekasihmu di akhirat nanti, ya Allah. Ya, kerana sesiapa yang tidak bertemu dengan kekasih Allah baginda Nabi di akhirat nanti, ruang untuk dia masuk syurga terlalu tipis. Maknanya apa? Tak ada seorang akan masuk syurga kecuali dengan syafaat, pertolongan, keimanan, cinta dan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan ma taba aishi, tidak ada untungnya hidup aku, wala wujudi, bahkan kewujudan aku ini tak ada satu pun keuntungan, tak ada satu pun nilai kalau tidak kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan alam ini pun dicipta kerana kekasih Allah, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah di antara benda yang paling berharga dalam hati saya dan hati tuan-tuan, tolong minta dengan Allah kalau tak ada. Ya Allah, sekali lagi kami mengulangi, ya Allah, tolonglah ya Allah, letakkan dalam hati kami ya Allah cinta yang sungguh-sungguh kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahlah ke dalam hati kami ya Allah rindu yang mendalam kepadamu ya Allah. Bahkan rindu ni sampai satu tahap, ya kadang-kadang mungkin kita minta lagi, ya Allah, tolong kadang-kadang tenggelamkan kami dalam kerinduan kepada kekasih-Mu wahai Allah. Ya, saya pernah cerita ada satu kisah, tuan-tuan sekalian, ada seorang dia datang jumpa saya. Ya. Dia kata, Ustaz, saya duduk kat rumah, saya dengar kuliah Ustaz daripada rumah. Jarang saya pergi ke masjid, dia kata. Wallahualam tuan-tuan kenapa. Tapi ada satu tadi Ustaz sebut pasal Rasulullah. Saya bukan nak kata saya baik, dia kata Ustaz. Tapi saya tak boleh dengar kalau ada kat masjid tu cerita pasal Rasul, dia datang. Kalau cerita tajuk-tajuk lain dia tak datang. Wallahualam pelik juga dia ni. Dia kata saya selalu dengar. Bila mana ada kuliah saya dengar. Kalau ada kuliah tu sebut Rasulullah, mesti dia datang. Kalau tak sebut Rasulullah, dia tak datang. Wallahualam, tak apa, itu mungkin keistimewaan dia. Tapi dia kata, kenapa datang hari ni? Dia kata, Ustaz banyak kali. Ustaz duk cakap tadi, banyak kali saya kira, banyak ni Ustaz sebut ni.
Iyalah kebetulan kita baca kitab pasal Rasulullah kan. Dia kata, boleh nak peluk ustaz tak? Ni orang lelaki ni ya. Salah faham. Dia peluk. Saya kata boleh. Dia pun peluk. Tuan-tuan, dia peluk. Dia kata, ustaz, saya minta maaf. Kenapa saya banyak dengar daripada rumah? Sebab dia kata kalau saya dengar Rasulullah, ada ustaz sebut Rasulullah, kalau saya okey, saya dah akan datang. Tapi kalau saya tak okey, sebab apa saya tak okey? Saya turun daripada rumah saya pergi masuk dalam hutan, ustaz, belakang rumah saya. Saya meraung, saya menggelupur, ustaz. Saya terlalu rindu kepada Rasulullah. Saya tak mampu dengar nama Rasulullah. Lepas saya rindu, saya pergi ke dalam semak lah, dalam semak belakang rumah saya. Saya menangis habis-habis. Lepas tu baru saya tenang, saya datang. Saya datang ke masjid. Mana ada orang tuan-tuan di luar sana yang terlalu amat rindu pada Rasulullah, dia sampai menggelupur, dia kata, menggelupur. Dia tak boleh dengar nama Rasulullah. Menangis, meraung. Itulah saya harap kadang-kadang dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Kadang-kadang datang dalam hati kita. Tak tertanggung cinta dan rindu kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagaimana jalan dia? Melalui ahlul baitin Nabi. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kami ni orang biasa, duduk dengan Habib Omar, tuan-tuan, walaupun tak lama. Ya Allah, satu rasa yang tak mampu untuk kita ungkapkan. Bukan seronok sekadar dengan Habib Omar, kerana Habib Omar ni Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Dia tak cakap benda lain, tuan-tuan. Allah Rasul, Allah Rasul. Beliau pun kadang-kadang rindu Rasulullah. Dan memanglah tuan-tuan, kalau kita tanya soalan, kita ni dah rindu tak pada Rasulullah? Memang kita rindu pada Rasulullah. Kita cinta tak? Memang kita cinta pada Rasulullah. Tapi kita tidak akan mampu mengatasi cinta dan rindu ahli keluarga Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan mampu. Macam sekarang kan, kita rindu tak pada mak dan ayah kita yang dah meninggal? Sudah tentu. Kalau kita tanya soalan, ada tak orang lain yang tak ada kena-mengena dengan ibu dan ayah kita ni, tak ada darah daging, maknanya tak ada kaitan keluarga, tak ada hubungan keluarga, agak-agak ada tak orang lain lebih rindu pada mak ayah kita banding dengan kita? Tak ada. Mana boleh ada orang lain yang tak ada darah daging, hubungan darah daging, lebih rindu pada ayah kita, lebih pada kita? Tak mungkin. Sebab tu tuan-tuan, kita kata kita rindu pada Rasulullah. Yang paling merindui Rasul adalah ahli keluarga baginda Nabi. Sebab tu bagaimana kita nak merindui Nabi sebagaimana ahli keluarga Nabi merindui Nabi? Duduk dengan mereka. Tuan-tuan, kata Habib Omar datang baru ni kan, subhanallah. Ya, Habib Omar datang baru ni. Saya pergi, satu benda pelik saya cerita lagi sekali, tuan-tuan. Habib Omar nak kuliah subuh. Ustaz pergi, Ustaz, kuliah subuh Habib Omar di KL. Saya tanya ada seorang ustaz tu. Saya kata, Ustaz pergi semalam? Pergi. Ini tempat lain. Kuliah subuh ni, Ustaz pergi pukul apa? Pergi pukul 4. Pukul 4 pergi? Ya. Duduk kat mana? Duduk kat luar. Pergi pukul 4, duduk kat luar. Malam ni saya nak ikut boleh? Dia kata, boleh Ustaz. Kalau Ustaz nak pergi malam ni, kita pergi pukul 3. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan pernah pergi kuliah subuh pukul 3? Pergi mana Haji? Pukul 3. Pergi dengan kuliah subuh. Maknanya pergi tunggu. Saya pergi pukul 3, sampai-sampai duduk kat luar. Subhanallah. Siapa ni tuan-tuan? Tapi kalau saya dengan Ustaz Azian, kita tahu dah. Siapa ni? Saya dulu nakal, Tan Sri, saya nakal sikit duduk kat Tarim. Saya nakal macam mana? Saya kata, ya ke Habib Omar ni wali? Memang ni orang panggil, orang Arab kata Galilul Adab. Tak ada adab. Nak test. Satu kali dia duduk jauh tu. Kalau panggil tak dengar. Saya kata, kalau wali Allah, kita panggil dengan hati dia dengar. Saya kata, Habib, dalam hati ni dia pun pusing, dia angkat. Sekali Ustaz. Sudah. Sekali. Kali kedua. Tapi ialah nakal kan. Dia buat kali kedua. Kali kedua,
Masa tu kalau Ustaz ingat, masa kita pergi ke satu majlis, kalau tak ingat dah Ustaz majlis tu, tapi kita solat yang atas bumbung tu. Atas bumbung, masa tu imam dia Habib Abdullah Shihab. Habib Abdullah Shihab. Tu. Saya ingat. Sebab kita orang Malaysia ni kadang-kadang diberi, alhamdulillah, semak sikit, duduk depan-depan, saf depan. Habib Abdullah Shihab jadi imam, saya duduk belakang. Habib Omar datang tepi ni. Tuan-tuan, kita ni kalau dekat dengan Habib Omar memang nak bersalam. Mesti nak bersalam, nak cium tangan. Rugi kalau kita tak bersalam, cium tangan. Tapi dah iqamah, dah nak solat, nak sibuk bersalam apa? Saya pun cakap dalam hati, Habib, saya nak bersalam. Habib pun, dua kali. Dua kali. Cakap ni. Hati. Kali ketiga. Ni buat lagi tuan-tuan sekalian. Astagfirullahalazim. Saya buat lagi Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Lagi sekali, masa tu ziarah Hud, ziarah Nabi Hud. Masa solat, Habib Abdullah Shihab jadi imam. Saya tu masa saf ketiga, Habib Omar saf pertama atau saf kedua gitulah. Orang ramai. Masa doa, solat doa. Bila mana doa? Saya kuliah lughah Arabiyah di Mesir, 6 tahun kuliah bahasa Arab. Kononnya pandailah bahasa Arab. Kononnya. Saya kata, yang Habib Abdullah Shihab doa yang saya faham, saya akan amin. Dia doa, saya faham. Doa awliya ni tinggi-tinggi. Doa dia bahasa indah. Oh subhanallah, tidak ada bahasa yang paling indah yang keluar daripada sang kekasih kepada kekasih. Ya. Sebab tu bahasa-bahasa cinta yang kita tengok, bahasa-bahasa cinta tu kan. Oh subhanallah. Tuan-tuan hafallah bahasa-bahasa cinta untuk berbicara dengan yang orang tuan-tuan cintai. Ya, balik malam ni bicara dengan sang kekasih. Ya, wahai kekasihku, apakah air yang kekasihku ingin minum? Ya. Nak air apa? Kekasih tu jawab, I tak nak air lain. I nak I love you. Okey. Bahasa tu tinggi. Saya faham, okey. Amin. Yang ni satu, amin. Ada satu rangkap tu saya tak faham. Saya kata, yang ni saya tak nak aminkan sebab saya tak faham. Masa saya cakap dalam hati tu, Habib Omar pusing. Pusing tengok ni. Saya pun tunduk. Aulia. Bahkan kami anak murid mereka ni bersaksi bukan wali biasa. Kutub. Tapi kalau kita cakap secara live macam ni kan, ni ramai ni yang tak setuju ni. Ya, betul tak serius ni yang tak setuju, yang macam-macam, it's up to you all. I don't care. Kita tak peduli. Sebab kita duduk di situ, kita alami. Bukan Habib Omar. Satu kali pakcik biasa. Pakcik biasa yang pakai lusuh. Satu kali Ustaz, masa kita pergi ziarah satu tempat, saya tak ingat dah. Saya banyak tak ingat Ustaz, sebab nakal. Tuan-tuan jangan jadi murid nakal. Salah satu kenakalan ialah menguji guru dengan hati. Aku nak tanya Ustaz ni, dia boleh jawab tak boleh jawab? Habis kita tuan-tuan. Bahkan ada orang dia study kat rumah, aku nak dengan dia baca kitab tebal-tebal, dia datang tanya Ustaz. Ustaz tu bukan banyak baca kitab juga pun. Ingat Ustaz ni alim semua ke? Tapi dia nak uji, habis barakah dia. Habis keberkatan dia. Tapi saya nak cerita satu kali duduk di Tarim ni, Madinatul Aulia, bandar para aulia. Tukang sapu aulia. Tukang basuh tandas pun aulia. Ya, aulia. Satu kali saya makan dengan masa tu ada, saya tak ingat, saya rasa Habib dua orang muda depan. Ataupun mungkin tak. Saya seorang orang Melayu dengan pakcik seorang. Saya nak cerita di Tarim ni, aulia. Pakcik ni lusuh, pakai kain lusuh, shawl lusuh betul. Tapi dia ni makan, tahu dia makan macam mana? Dia tunduk. Dia makan depan dia. Kita ni tengok sana, tengok sini, tengok sana kan. Tengok lauk. Kebetulan lauk tu unta gitu. Lauk unta. Kami masa di sana tiap-tiap hari makan lauk ikan. Tiap-tiap hari lauk ikan aja. Lauk ikan. Kuah tak ada. Kuah tak ada. Tapi makan subhanallah banyak. Makan banyak, tuan-tuan makan. Baik, pakcik tu makan depan dia. Arab dua orang ni, saya tak ingat.
Dia ambil lauk tu letak depan dia. Orang Arab ni, dia makan lauk dulu. Wallah alam, saya pun tak tahu. Dia letak depan dia. Saya pun ambil lauk 2 ketul tu letak tengah. Dan dia tarik ke dia. Dia dah tarik ke dia. Saya kata, mana Aci? Kita makan nasi saja. Dia makan nasi dengan lauk. Akhir sekali dia letak ke depan. Saya pun tarik 2 ketul. Saya letak tengah. Kemudian masa saya nak ambil, dah dekat depan dia balik. Dia ambil balik 2 tu. Saya pun cakap apa dalam hati saya? Saya kata, qalilul adab. Saya kata, tak ada adab. Ni hati ni bahaya, tuan-tuan. Jangan pernah kata sesiapa pun dalam hati kita merendah-rendahkan orang. Tapi saya cakaplah dalam hati. Tapi kadang-kadang hati ni susah nak jaga. Allah sajalah yang tahu. Ya. Lepas tu masa duduk mengaji dengan Habib Omar, tak lepas ni. Ni tak lepas ni. Sebab Habib Omar ni, Allah, kita sikit Allah. Sebab Habib Omar ni dia tengok. Dia akan berhenti pada orang yang lalai. Ni saya lah Ustaz masa tu. Ustaz mungkin nanti Ustaz Azian dia cerita pengalaman saya. Ni pengalaman saya. Kita ingat Habib Omar tengok kita, oh kita lah yang okey kan? Tak. Kalau kita berhenti zikir, Habib Omar tengok. Kita buat Allah. Dia pun pusing. Dia cari orang yang tak zikir. Takut ni, tak lepas. Dan satu lagi, di saat duduk depan Habib Omar ni, bila mana kita duduk zikir ni, itu semua kita ingat apa yang dia ajar. Tak tulis pun tak apa. Tapi kalau kita lupa saja, tak baca zikir, kita lupa semua yang dia ajar. Baik, pakcik tadi, bila mana saya kata qalilul adab pada 2 orang depan ni, pak dia makan lauk dengan nasi, kita makan nasi saja ni. Pakcik tu pun angkat kepala dia. Daripada tadi dia tak angkat kepala. Dia pun angkat kepala dia, dia tepuk paha saya. Dia tepuk. Dia tunjuk kat hati saya, dia tunjuk kat hati saya, dia tunjuk kat hati dia, dia kata, dia kata, hati, dia tunjuk kat hati, dia tunjuk kat hati ni. Saya pun terhenti sekejap makan, beberapa suap. Aku cakap dengan mulut ke dengan hati tadi ya? Otak kita pun jadi keliru. Takkan pakcik tu dengar? Aulia. Itu ditarim. Maka tuan-tuan, apa yang kita rasa pada hari ini adalah rasa yang ada dalam diri mereka. Yang mereka lah mewarisi rasa itu ke dalam hati kita. Ya. Kata Habib Ahmad, satu ketika saya duduk dengan Habib Ahmad. Tapi masa tu kat Malaysia. Dia kata, sesiapa yang ingin mencintai Allah, belajarlah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang ingin taat kepada Allah, belajarlah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab cinta tadi, siapa yang ingin cinta Allah, belajarlah mencintai Rasulullah. Siapa yang ingin mencintai Rasulullah, belajar mencintai ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar mencintai ahli keluarga baginda Nabi. Okay, InsyaAllah tuan-tuan sekalian, saya agak panjang dah ni. Dia tausiah, dia tak boleh panjang tuan-tuan. Akhir sekali penutup. Ya, penutup, saya nak sebut. Sebab tajuknya, ni baru masuk tajuk. Ya. Tajuk dia ialah keistimewaan umat kekasih Allah. Ini yang terakhir dah Ustaz. Dia ada 10, saya nak cakap satu je. Saya nak cakap satu je. Saya senarai ni 10 keistimewaan umat kekasih Allah. Saya nak sebut satu. Okey ya. 9 lagi, insya-Allah. Tu cara nak suruh dijemput lagi sekali. Itu Ustaz. Kalau bagi semua, itu cara dia, kena ada cara Ustaz. Baik. Tahu dah tuan-tuan, saya sebut yang paling hebat, kata Syekh saya. Ya, saya sebenarnya walaupun duduk dengan Habib Omar, saya terlebih dahulu duduk di Mesir 6 tahun tu, saya ditarbiah oleh Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani, keturunan Saidina Hassan. Ya, seorang daripada Lubnan. Semalam saya program dengan beliau ada kat sini sekarang. Jadi dah banyak mendapat dengan. Jadi antara benda yang paling besar, keistimewaan umat baginda Nabi ni, Allah anugerahkan kepada kita satu ibadah, yang mana ibadah itu dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Apa dia? Ibadah as-salawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diberikan ibadah ini kepada seluruh umat yang lain.
Umat lain ada yang puasa, umat lain ada yang beribadah haji, umat lain ada yang itu. Tapi ibadah ni satu-satunya ibadah yang paling agung, yang paling hebat, walaupun ibadah tu hukumnya sunat. Inilah ibadah yang paling agung, paling hebat. Kenapa? Kerana inilah ibadah satu-satunya yang tak akan pernah ditolak oleh Allah selama-lamanya. Termasuklah kata ulama, walaupun kita baca kadang-kadang kita lalai. Kita baca dalam keadaan kita apa? Kita sendiri pun tak niat nak baca pun. Ya, kita pun tak terasa nak baca. Dengar, kita cakap je lah. Orang duk selawat, kita pun selawat je lah. Termasuklah kita riak nak tunjuk kat orang. Pernah tak selawat nak tunjuk kat orang? Pernah ya? Nak tunjuk. Ya, betul. Nak tunjuk. Sebab suara kita kan sedap kan? Selawat nak tunjuk ya? Macam mana ni musyik ni? Mesti nak tunjuk kat orang kan? Tak adalah ustaz, saya bergurau ustaz ya. Mesti nak tunjuk ya? Ke datang ni tak nak tunjuk? Mesti nak perdengarkan suara kepada orang kan? Pun diterima oleh Allah. Dihargai oleh Allah. Saya sebut ringkas gitu saja. Ya. Keistimewaan yang paling agung, keistimewaan yang paling besar, walaupun ada senarai di sini, ialah kita umat yang terbaik, kita akan masuk syurga dulu nak banding dengan umat-umat yang lain. Ada satu perkara yang Allah tak ambil kira dengan kita kalau kita lupa. Umat lain kalau lupa pun Allah ambil kira, kita lupa Allah tak ambil kira. Ni benar-benar ni banyak-banyak. Ya, sebenarnya bukan 10. Keistimewaan umat Nabi Muhammad ni adalah keistimewaan yang menyeluruh, yang merangkumi dunia dan akhirat, yang tidak ada pada umat lain. Tapi yang paling hebat ialah selawat. Ibadah selawat. Selawat ni ibadah tahu? Jangan baca saja-saja, kena ada niat. Kerana setiap ibadah kena ada niat. Ya? Maka bila mana kena niat berselawat, maka kita dia jadi ibadah. Dan ibadah ini adalah ibadah yang paling agung, yang paling hebat. Kenapa? Allah sendiri membacanya. Dan dengan selawat ni, 1,000,001 kelebihan yang Allah beri kepada kita tanpa kita meminta. Allah ampun dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah gandakan pahala kita, Allah rahmati kita, bahkan segala-galanya. Allah terima doa kita dan segala-galanya. Tuan-tuan, setakat tu dahulu insya-Allah pada pagi ini insya-Allah ya. Moga memberi manfaat pada dunia dan akhirat kita insya-Allah. Ya, jadi setakat tu dahulu kita dengar bacaan-bacaan daripada tuan-tuan guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tamat majlis kita dengan bacaan doa Maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين ممن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في باجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا وكأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا رب
ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في العلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi kami memanjatkan doa-doa kami kepadamu, ya Allah. Rayuan-rayuan kami dan munajat kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis yang mulia ini, ya Allah, majlis yang agung ini, ya Allah, majlis mengingati maulid baginda Nabi SAW, kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat baginda Nabi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sattar, ya Azim, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kecuaian kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kealpaan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kami merayu kepadamu, ya Allah, dengan berkat junjungan baginda Nabi, ya Allah. Janganlah kau azab kami dengan sebab dosa-dosa kami, ya Allah. Sekiranya kau azab kami, kami adalah hamba-hambamu, ya Allah. Sekiranya kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kau masukkan kami ke dalam syurgamu dengan rahmatmu, ya Allah. Dengan sebab kekasihmu, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, redalah dengan kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Kasihan belaslah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat majlis pada pagi ini, ya Allah, kau rezekikan dan anugerahkan ke dalam hati kami, ya Allah. Ke dalam hati anak cucu kami dan zuriat kami, ya Allah. Cinta yang mendalam kepadamu, ya Allah. Kepada kekasihmu, ya Allah, baginda Nabi SAW. Dan bila mana ada cinta dalam diri kami, ya Allah, kau cetuskanlah rasa rindu yang teramat sangat kepadamu dan kepada Nabimu, ya Allah. Ya Allah, letakkanlah dalam hati kami kemuliaan dan rasa keagungan, rasa kemuliaan kepada kekasihmu, ya Allah. Dan kepada seluruh ahli keluarga kekasihmu di kalangan ahli baitin Nabi SAW. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah, sekiranya ada di kalangan bicara kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah, sekiranya ada dalam tingkah laku kami, ya Allah, su'ul adab kami kepada ahli keluarga baginda Nabi SAW, ya Allah. Su'ul adab kami kepada para awliya, para ulama-ulama yang menjadi pewaris kepada junjungan baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami suami yang saleh, ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang salehah, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Dengan berkat majlis ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebuah keluarga yang beriman kepadamu, ya Allah. Sebuah keluarga yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Sebuah keluarga yang sentiasa dalam redha dan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dekat dan kami beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Dan seandainya sampai satu waktu nanti, ya Allah, ajal kami telah sampai, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Dan di saat kami berada di alam barzah nanti, ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Redalah dengan kami, ya Allah. Bebaskanlah kami daripada azab kubur, ya Allah. Di saat kami berada dalam alam barzah nanti, ya Allah, dengan berkat kekasihmu, ya Allah, jadikanlah kubur kami menjadi satu taman daripada taman-taman syurgamu, ya Allah. Ya Allah, di saat kami dibangkitkan di akhirat nanti, ya Allah, jadikanlah kami umatmu, umat Zabibu, ya Allah, yang layak untuk bertemu dengan kekasihmu, ya Allah, yang layak untuk meminum di air telaga Kausar Nabimu, ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabimu dan kekasihmu, ya Allah, yang layak mendapat syafaat Nabimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekilah kepada kami sementara sebelum kami meninggal dunia, ya Allah, agar kami dapat menatap wajah Nabimu dalam mimpi kami, ya Allah. Rezekikanlah kepada kami, ya Allah. Kami merayu kepadamu, ya Allah. Kami merayu kepadamu, ya Rahman. Kami merayu kepadamu, ya Rahim. Sebelum kami meninggal dunia, ya Allah, izinkanlah mata kami yang banyak dosa ini, ya Allah, menatap wajah kekasihmu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.